Selamat pagi kepada pensyarah Dr. Zalilah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Kok Siong. Nombor metrik 263297 akan membentangkan mengapa kami memilih responden tersebut untuk menjalankan kajian. Responden tersebut adalah dari golongan B40. Pendapatan mereka sebelum COVID-19 adalah tidak mencukupi. Semasa wabak COVID-19, situasi mereka adalah lebih susah. Oleh itu, kami ingin menolong mereka dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan kami dipelajari dari universiti. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, ahli kumpulan kami, Siti Nur Ain, memilih responden yang dekat. Responden tersebut adalah tinggal dalam taman yang sama dengan ahli kumpulan kami, Nur Ain. Salah satu ahli kumpulan kami, Nur Hafizah, menjalankan temu ramah secara atas talian dengan responden untuk mengelakkan penyebaran COVID-19. Selamat pagi, saya ucapkan kepada pensyarah yang saya hormati dan rakan-rakan yang saya sayangi. Saya Lim Saulun, nombor metrik 264080 ingin membentangkan background responden. Dalam tugas saya ini, kami telah bertemu ramah dengan 2 orang responden untuk mengambil pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi oleh mereka yang sebagai golongan B40. Kedua-dua responden adalah wanita. Responden pertama berumur 24 tahun dan tinggal di Negeri Sembilan. Tahap pembelajaran beliau ialah SPM dan beliau bekerja sebagai penjual sarapan di tepi jalan yang berhampiran dengan kawasan perumahan. Pendapatan beliau adalah sebanyak RM800 sebulan dan pembelajaran pula adalah sebanyak RM450 sebulan dan hanya bagi beliau seseorang sahaja tanpa tanggungan yang lain. Responden kedua pula berumur 47 tahun dan tinggal di Kedah. Tahap pembelajaran beliau juga adalah SPM. Beliau menjual kuih muih dan kek di rumahnya dan juga menjual kek dan kuih muih itu kepada kedai-kedai yang berhampiran dengannya. Pendapatan bulanan pula adalah sebanyak RM1,000 dan RM600 pula sebagai pembelajaran atas 4 tanggungannya. Selamat pagi kepada pensyarah Dr. Zalilah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Kok Siong. Nombor metrik 263297 akan membentangkan mengapa kami memilih responden tersebut untuk menjalankan kajian. Responden tersebut adalah dari golongan B40. Pendapatan mereka sebelum COVID-19 adalah tidak mencukupi. Semasa wabak COVID-19, situasi mereka adalah lebih susah. Oleh itu, kami ingin menolong mereka dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan kami dipelajari dari universiti. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, ahli kumpulan kami, Siti Nur Ain, memilih responden yang dekat. Responden tersebut adalah tinggal dalam taman yang sama dengan ahli kumpulan kami, Nur Ain. Salah satu ahli kumpulan kami, Nur Hafizah, menjalankan temu ramah secara atas talian dengan responden untuk mengelakkan penyebaran COVID-19. Selamat pagi, saya ucapkan kepada pensyarah yang saya hormati dan rakan-rakan yang saya sayangi. Saya Lim Saulun, nombor metrik 264080 ingin membentangkan background responden. Dalam tugas saya ini, kami telah bertemu ramah dengan 2 orang responden untuk mengambil pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi oleh mereka yang sebagai golongan B40. Kedua-dua responden adalah wanita. Responden pertama berumur 24 tahun dan tinggal di Negeri Sembilan. Tahap pembelajaran beliau ialah SPM dan beliau bekerja sebagai penjual sarapan di tepi jalan yang berhampiran dengan kawasan perumahan. Pendapatan beliau adalah sebanyak RM800 sebulan dan pembelajaran pula adalah sebanyak RM450 sebulan
dan hanya bagi beliau seseorang sahaja, tanpa tanggungan yang lain. Responden kedua pula berumur 47 tahun dan tinggal di Kedah. Tahap pembelajaran beliau juga adalah SPM. Beliau menjual kuih muih dan kek di rumahnya dan juga menjual kek dan kuih muih itu kepada kedai-kedai yang berhampiran dengannya. Pendapatan bulanan pula adalah sebanyak RM1,000 dan RM600 pula sebagai pembelajaran atas 4 tanggungannya. Jadi ada apa masalah tak sepanjang cik berniaga ni? Macam contohnya sebulan tu cik tak cukup duit untuk nak bayar bil air, bil api, sewa rumah macam tu. Ada apa-apa masalah? Okey, kalau untuk orang kata apa musim macam ni kan, dengan COVID ni, memang ada lah. Tak ada siapa pun tak terkesan kan. Memang semua terkesan lah. Tambah-tambah peniaga kecil macam ni kan. Nak apa orang cakap sales dia kurang lah. Hari biasa lagi lah. Sebab tambah tempat saya ni dengan apa orang kata PKPB, lepas tu orang luar tak boleh masuk kan. Jadi bila tak boleh masuk tu orang kata duit pun kurang sikit lah sebab yang datang pun ada daripada Sepang lah, apa benda yang kerja-kerja kat sini kan. Jadi macam orang bila dah macam ni, musim macam ni orang tak nak singgah lama-lama. Bila ramai je orang tak nak macam apa ni jarak-jarak macam tak ada ruang nak berdiri apa. Jadi tak ramai yang meninggal. Hari Sabtu tu sebabkan dia orang beli apa makanan untuk family kan, tu yang okey sikit lah. Jadi cik ada macam contoh kan, macam COVID ni dah tak ramai pelanggan. Jadi cik ada inisiatif lain ke untuk tambahkan lagi keuntungan ni gerai? Macam nak tambah keuntungan lagi lah. Ada lah. Benda macam tu memang rasanya orang kena fikir lah kan nak cari backup kan bila dah kurang kan nak support kehidupan harian macam tu. Macam saya ambil buat apa? Foodpanda. Oh, Foodpanda. Macam mana cik berkolaborate dengan dia ke? Tu macam mana tu? Dia dah collaborate dengan dia lah. Lagi kecil yang memang kena apa? Collaborate lah dengan dia. Cik boleh cerita sedikit tak macam mana cik start collaborate dengan dia? Okay, macam dekat sini saya perhatilah kan, ramai je yang memang pakai apps Foodpanda tu kan. Lagipun memang 2 tahun kebelakangan ni kan orang macam sibuk pakai semua benda online. Jadi sini pun macam sekali kan, lagipun saya duduk boleh kata bandar jugalah kan. Jadi orang lagi ramai lah pengguna Foodpanda kan. Jadi saya pun try lah nasib kan, cuba-cuba nasib kot jalan ke bisnes ni. Lepas tu nak bagi orang-orang yang tak dapat datang ke sini order je tu Foodpanda ni. Kalau macam sebelum ni lah, cik ada ke dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan ke ataupun dari NGO, badan-badan berkanun? Tak pernah lagi. Bantuan untuk orang bujang? Bantuan untuk orang bujang, setahu saya orang bujang tu yang bekerja ada pendapatan, maksudnya macam ada penyata lah. So saya kan bekerja dengan mak kan sendiri kan. Walaupun saya ada orang kata upah kan, ada duit, tapi tak dapat lah sebab tak ada penyata kan kerja sendiri. Jadi sebabkan cik tak dapat bantuan tu, adakah ada kesan dekat simpanan cik ke ataupun kesan untuk pembelajaran cik ke? Alhamdulillah lah setakat ni tak ada pula sebab ni cakap sebelum saya tolong mak ni tak adalah macam bekerja kat orang lah, orang kata bekerja dengan orang. Jadi adalah duit gaji yang sebelum ni simpan kan. Kira macam kecemasan lah macam tu. Kalau tak cukup duit ambil je duit situ lah. Pick up.
Dan seterusnya, cik ada ke macam duit untuk simpanan kecemasan? Waktu-waktu contoh macam COVID ni kan, tiba-tiba pelanggan tak ramai. Jadi keuntungan untuk bulan tu kurang. Jadi cik ada ke duit untuk kecemasan macam tu? Ada. Alhamdulillah ada, cukup. So, saya pakai yang macam saya kata tadi, duit kecemasan ni tadi tu saya kumpul daripada gaji sebelum ni, kerja sebelum ni. Memang ada gaji sebelum ni tak kacau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain binti Abdullah. Nombor mencik saya 261288. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pelaksanaan projek. Melalui pelaksanaan projek kumpulan kami melalui 4 fasa, iaitu fasa pertama, perancangan, fasa kedua, perjumpaan pertama dengan responden, fasa ketiga, perbincangan dengan ahli kumpulan setelah berjumpa dengan responden, dan fasa keempat adalah pertemuan terakhir dengan responden. Fasa pertama ialah perancangan, di mana kami menggunakan WhatsApp kumpulan sebagai medium utama untuk kami berkomunikasi dan juga melakukan pembahagian tugasan portfolio. Pembahagian tugasan portfolio telah dilakukan secara adil mengikut kemampuan ahli kumpulan kami disebabkan kami semua terpaksa melakukan tugasan secara berasingan akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Selain itu, kami juga telah melakukan perjumpaan pertama melalui Webex di mana tujuan utama perjumpaan ini adalah untuk mengetahui masalah responden. Yang kedua adalah untuk membincang mengenai objektif projek. Dan yang seterusnya adalah merancang apa langkah seterusnya untuk menyelesaikan masalah responden. Selain itu, kami juga telah bersetuju untuk menjalankan temu bual secara berasingan disebabkan pandemik COVID-19 ini. Fasa kedua ialah perjumpaan pertama dengan responden. Kami telah menjalankan sesi temu bual dengan responden untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai kemiskinan bandar yang dilalui oleh responden. Temu bual kami dilakukan menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah yang pertama secara bersemuka dan kaedah yang kedua secara atas talian. Tujuan temu bual ini juga adalah untuk mengetahui latar belakang responden dan juga masalah kemiskinan yang dihadapi oleh responden. Selain itu, selepas sesi temu bual dengan responden, kami mendapati responden mengalami kekurangan pendapatan. Tambahan pula dengan penularan COVID-19 ini sedikit sebanyak telah menjejas perniagaan responden. Oleh itu, kumpulan kami telah mencadangkan 3 perancangan kepada responden untuk mereka meningkatkan pendapatan mereka. Perancangan yang pertama adalah membantu responden untuk melakukan perniagaan dalam talian dengan menggunakan media sosial. Kami akan membantu responden agar menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk memasarkan perniagaan mereka. Kami juga telah memperkenalkan 2 kumpulan Facebook yang boleh disertai oleh responden, iaitu yang pertama ialah Grup Bisnes Negeri Sembilan dan yang kedua adalah Food Delivery Sungai Petani. Penggunaan kumpulan Facebook ini dapat membantu responden memasarkan perniagaan masing-masing sekaligus dapat meningkatkan hasil perniagaan mereka, kerana mereka dapat memperolehi ramai pelanggan daripada penggunaan media sosial tersebut. Selain itu, Facebook juga merupakan langkah awal daripada kumpulan kami untuk membantu responden memperkenalkan perniagaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Zaini. Nombor mencik saya ialah 265615. Saya ingin meneruskan apa yang telah kawan saya sampaikan sebelum ini, iaitu perancangan yang ketiga. Perancangan kami yang ketiga ialah untuk membantu responden menguruskan kewangan mereka. Tujuan utama kami merancang cadangan ini adalah supaya responden mempunyai kewangan yang mencukupi pada masa akan datang. Cadangan yang telah kami sampaikan ialah supaya responden memisahkan antara modal dan juga keuntungan mereka. Melalui keuntungan yang mereka dapat menyimpan sedikitlah untuk kegunaan mereka pada masa akan datang. Kami juga mencadangkan supaya mereka membuat pelaburan. Ini kerana dalam masa mereka menyimpan, mereka juga dapat menjana kewangan melalui dividen yang mereka dapat setiap tahun. Cadangan kami ialah untuk membuat pelaburan di public mutual.
Ini kerana di public mutual minima untuk menyimpan hanyalah RM100 sahaja setiap bulan. Jadi kami rasa ia amatlah sesuai bagi responden-responden kami. Okey, fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga kami ialah perjumpaan bersama ahli kumpulan setelah berjumpa dengan responden. Setelah kami membuat temu bual bersama responden, kami telah mendapat beberapa isu ataupun masalah yang dihadapi oleh responden. Kami telah berbincang bersama ahli kumpulan dan membuat keputusan untuk membuat 3 cadangan penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi. Yang pertama ialah membantu mereka mempromosikan perniagaan mereka di atas talian seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Yang kedua ialah membantu mereka cara untuk mengikuti kelas-kelas di atas talian untuk menambah skill mereka ataupun memperbaiki skill yang mereka ada. Contohnya kelas-kelas teknik pemasaran yang betul ataupun kelas membuat kek ataupun kuih supaya mereka dapat mempelajari lebih lagi resipi-resipi baru dan sebagainya. Fasa yang keempat ialah perjumpaan terakhir bersama responden. Setelah kami berbincang tentang cara-cara untuk menyelesaikan ataupun membantu meringankan masalah mereka, kami telah membuat keputusan untuk membantu mereka mempromosikan perniagaan mereka di dalam media sosial kami. Ini kerana dia dapat membantu orang-orang yang di luar sana mengenali perniagaan mereka melalui media sosial kami juga. Okey, dan seterusnya ialah bajet kewangan kami. Bajet kewangan bagi projek kami ini adalah kosong. Ini kerana kami menjalankan projek ini secara keseluruhan di atas talian, termasuklah dari segi temu bual, dari segi membantu responden. Walaupun ada seorang responden yang kami jalankan temu bual secara berhadapan, namun begitu responden itu adalah jiran kepada ahli kumpulan kami. Jadi kami tidak memerlukan kos untuk temu bual tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, saya amat bersyukur kerana diberi peluang ini untuk memberi bantuan seperti ilmu pengetahuan yang saya belajari di universiti kepada golongan B40. Walaupun saya tidak melibatkan diri sendiri dalam pertemuan ini sebabkan PKP, namun saya harap cadangan yang kami beri ini dapatlah menolong responden kami untuk mengatasi masalah kemiskinan mereka. Bagi saya, apa yang telah saya belajari dalam tugas saya ini ialah sebagai seorang pelajar universiti, haruslah bertanggungjawab untuk menggunakan ilmu pengetahuan kami untuk membantu masyarakat, terutamanya golongan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang saya dapat daripada projek ini ialah isu kemiskinan bukan sahaja terletak di kawasan luar bandar, malah isu kemiskinan ini juga terdapat di kawasan bandar. Oleh itu, isu kemiskinan di bandar haruslah dititik beratkan lagi kerana pendapatan yang kurang tidak dapat menampung kos sara hidup yang tinggi di kawasan bandar. Selain itu, saya juga menghadapi sedikit cabaran ketika melaksanakan projek ini, iaitu ketika saya menemui bual responden saya. Setelah saya melihat kembali rakaman yang telah saya
rakamkan ketika mana berbual, saya dapati rakaman tersebut hanya terdapat wajah responden sahaja, manakala wajah saya sebagai penerbual tidak terdapat dalam video rakaman tersebut. Walaupun ini hanyalah masalah teknikal, tapi saya rasa ini adalah juga masalah ataupun cabaran yang saya hadapi ketika membuat projek ini secara atas talian. Namun begitu, secara keseluruhan semua berjalan dengan lancar. Okey, sekian. Terima kasih. Golongan P40 mengalami masalah pendapatan sebelum wabak COVID-19 semasa kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka mengalami masalah pengangguran kerana majikan mereka ingin mengurangkan kos operasi. Justeru, golongan P40 perlu belajar menjual barang secara atas talian melalui media sosial seperti menjual kuih-muih di Facebook supaya dapat menjalankan perniagaan atas talian. Walau bagaimanapun, tidak dapat menjalankan perniagaan atau pekerjaan seperti biasa. Perniagaan secara atas talian adalah satu trend. Golongan P40 dapat meningkatkan pendapatan mereka kerana waktu perniagaan secara atas talian tiada had waktu operasi dan juga dapat menghantar barang ke tempat yang jauh. Ini adalah kelebihan perniagaan secara atas talian. Secara keseluruhannya, kemiskinan itu berada di mana-mana sahaja. Dan bila saya menjalankan projek ini, ia menyedarkan saya bahawa orang yang mengalami kemiskinan itu hanya berada di sekitar saya sahaja. Oleh itu, pelaksanaan projek ini memberi peluang kepada saya untuk membantu golongan yang dalam kemiskinan agar dapat meningkatkan pendapatan mereka, seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka juga. Tambahan pula, saya juga menimba banyak pengalaman baru sepanjang saya melakukan projek ini. Misalnya, sepanjang sesi temu bual saya bersama responden, di mana ianya membantu meningkatkan keyakinan diri dan juga keberanian saya ketika saya mendekati responden untuk ditemu bual. Jadi sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.